Tuan Yang Di-Pertua, persoalan pelaksanaan dasar ekonomi baru dalam industri perumahan. Tidak dinafikan bahawa asal-usul dasar ekonomi baru jelas mengandungi objektifnya yang mulia, yakni kemiskinan dan masalah mujarab berkaitan kemiskinan harus dibasmi dan struktur sosioekonomi masyarakat harus dirombak semula tanpa mengira kaum dan bangsa, maupun penglibatan kaum Bumiputera dalam semua bidang ekonomi harus dipelihara. Namun demikian, saya ingin mengutip satu perkara anti-progresif di mana intipati DEB telah diketepikan kerana terdapat satu penyelewengan besar yang tampak sekali dalam industri perumahan. Pada tahun 1987, kerajaan-kerajaan negeri menerusi pihak kerajaan tempatan telah memulakan satu dasar mengenai peruntukan kota Bumiputera dalam bidang perumahan yang antara intipatinya mengandungi syarat-syarat berikut. Bagi mana-mana projek pembangunan yang terdiri daripada lebih 4 unit, sama ada unit kediaman atau komersial, pihak pemaju harus memperuntukkan sekurang-kurangnya 30% bilangan unit kepada Bumiputera, di mana pembeli Bumiputera diberi 5% diskaun pada harga jualan. Unit-unit yang diperuntukkan sebagai kuota dan rizab bagi pembeli Bumiputera harus dipegang selama 6 bulan. Unit-unit berkenaan hanya boleh dilepaskan untuk dijual di pasaran umum setelah pupusnya tempoh 6 bulan tersebut dengan cara pemberitahuan umum menerusi akhbar Melayu sebanyak 3 kali dalam 6 bulan terkemudian. Kemudiannya mulai tahun 2001, kota perumahan untuk Bumiputera telah dihubungkaitkan dengan permohonan Certificate of Fitness CF for Occupation dengan izin. Sedangkan amalan penentuan CF secara tertakluk kepada peruntukan kota perumahan Bumiputera sebenarnya tidak pernah termaktub dalam mana-mana landasan perundangan, baik di peringkat persekutuan atau negeri. Amalan sedemikian sebenarnya dikendalikan oleh badan-badan berkuasa tertentu pada peringkat negeri dengan adanya penyelarasan peningkatan peringkat persekutuan. Amalan ini disebut sebagai syarat kelulusan, clearance dengan izin, dan syarat ini ditetapkan oleh unit penyelarasan Bumiputera peringkat negeri. Amalan ini telah dihalalkan ataupun direstui oleh kerajaan BN. Badan penyelarasan yang berkenaan ialah Jawatan Pemandu ataupun JKP, bahagian penyelarasan perenjitaan Bumiputera, dalam singkatannya BPPB. Sebenarnya pada lewat 1990-an, syarat permohonan untuk melepaskan unit peruntukan kota Bumiputera diubah suai di mana si pemaju harus menyiapkan 60% daripada projek keseluruhannya. Syarat ini dinaikkan sehingga 80% persiapan projek kemudiannya. Maksudnya terdapat holding cost dengan izin. Holding cost bagi pihak pemaju kian melambung dan ini menunjukkan ketiadaan efisiensi dalam sistem ekonomi negara. Kita harus menegakkan satu persepsi yang betul. Ini adalah kerana sejak tahun 1990-an terdapat pemaju yang disyaratkan untuk membuat sumbangan ataupun contribution dengan izin di atas saki-baki kota Bumiputera yang tidak dapat dijual oleh pemaju. Amal sumbangan itu pada amnya adalah bersamaan dengan 30% daripada 5% diskaun daripada harga jualan rumah untuk pembeli Bumiputera dikalikan dengan bilangan unit Bumiputera yang tidak terjual. Yang lebih pentingnya, keluaran CF tidak lagi bergantung kepada syarat-syarat teknikal, tetapi kini ianya tertakluk kepada sumbangan kewangan kepada agensi-agensi yang direstui oleh Perdana Menteri dan Dr. Kusukun, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang. Kalau kita ambil contoh di Pulau Pinang, dan ada satu laporan di The Star 29 bulan Oktober 2000 sebagai satu rujukan. Jadi soalannya ialah berapa banyakkah sumbangan kewangan kepada agensi-agensi yang ditentukan oleh bahagian penyelarasan penyertaan Bumiputera telah dikutip sejak tahun 1990-an itu. Kemanakah duit sumbangan itu telah pergi? Kita tiada maklumat. Namun persoalannya tidak dapat diketepikan. Bolehkah kerajaan ini janji yang butir-butir lengkap mengenai sumbangan ihsan daripada si pemaju itu dapat dipampang di internet dan di media bahasa yang telus? Sekian, terima kasih. Baik, Wan.